Allahumma. Baru ni kita minggu lepas baca tajuk babun fil masyiah wal iradah, dan hadis-hadis dia tu kita sudah baca dah baru ni. Sebelum dan baru ni juga anda sebut kita akan bincangkan tentang tajuk ni secara khusus. Sebelum kita bincang hal lain, tengok dalam kitab ni juga iaitu hasyiah nombor 5. Hasyiah nombor 5 agak panjang juga perbincangan dia tu. Hasyiah nombor 5 dalam kitab ni tidak nak kita baca semua, cumanya ambil sebahagian lah. Di antaranya mula-mula tu al-masyiah wal iradah. Al-masyiah indal akthar, mengikut kebanyakan ulama'nya, kal iradah, serupa dengan iradah, sama saja. Mana dia? Kemudian dia sebut beberapa baris bawah tu, wa iradatuhu ta'ala sifatun min sifati dhatihi. Iradat Allah SWT ni adalah salah satu sifat zatnya. Khilafan liman yaqul min al-mu'tazilah innaha makhluqatun min awsafi af'alihi. Berbeza dengan puak Mu'tazilah kerana mereka mengatakan iradat ini adalah makhluqah, ini baharu, termasuk dalam sifat fi'il Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia sebut pendapat Imam Syafi'i yang diambil daripada anak murid dia Ar-Rabi' bin Sulaiman, yang mana kesimpulannya masyiah dan iradat itu samalah. Gitulah. Kemudian dia sebut masyiah, perkataan masyiah ni tersebut di dalam Al-Quran lebih daripada 40 tempat selain daripada yang dikemukakan oleh Imam Bukhari di dalam bab ni lah. Lepas tu banyaklah dia sebut macam-macam lah. Lagilah tambahan daripada Imam Bukhari sebut. Baru ni kita sudah baca dah tu. Beberapa ayat lagi yang dia sebut di sini. Kemudian beberapa baris selepas pada tu, sebab kita tidak bermaksud nak baca semua, beberapa baris selepas tu dia kata wa qala Ibn Battal. Ibn Battal berkata, ini salah seorang pensyarah kepada kitab Sahih Bukhari ni. Dia kata gharadul Bukhari, maksud Imam Bukhari di sini dengan mengemukakan bab ini ialah untuk mengisbatkan masyiah dan iradah. Wa huma bima'nan wahid, sama iradat dan masyiah ni sama. Dan iradatnya adalah salah satu daripada sifat zatnya. Lepas tu seperti tadilah dia sebut Mu'tazilah kata gini-gini, yang ni iradat itu adalah baharu. Seperti tadilah.
Kemudian kita pergi lagi. Dia sebut beberapa baris selepas pada tu. Wa qala ba'dhum, sebahagian ulama mengatakan al-iradatu ala qismain. Iradat tu terbahagi kepada dua. Iradatu amrin wa tashri'in wa iradatu qada'in wa taqdirin. Iradat tu terbahagi kepada dua, iaitu iradat amar dan tashri', dan yang keduanya iradat qada' dan takdir. Yang pertama, iradat amar dan tashri' itu berkaitan dengan ta'at, bukan maksiat. Yang ni Allah SWT kalau suruh, kalau dia perintah, kalau dia nak dalam syariat dia ni berkenaan dengan ta'at saja, tidak termasuk maksiat tu, dia tidak nak tu. Bukan termasuk dalam iradat Tuhan. Sama ada berlaku ataupun tidak. Wathaniyah, dan yang kedua iaitu iradat qada dan iradat takdir di sini syamilatun li jami'il kainat, mencakupi semua kainat, muhitatun bi jami'il hadithat, dan merangkumi semua sekali selain daripada Allah perkara-perkara yang baharu ni, ta'atan wa ma'siyatan. Sama ada yang berkait dengan ta'at ataupun maksiat, dia meliputi belaka iradat yang dikatakan qada ataupun takdir itu. Wa ilal ula al-isyarah, kepada yang pertama, yakni iradat amar dan tashri', itu Allah mengisyaratkan dengan firman-Nya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Itu isyaratnya. Yang ni Imam Bukhari isyarat di dalam tajuk ni kan, baru ni kita sudah baca dah. Dia awak marilah ayat tu. Ayat tu di antara awak mari, di antara hak dia awak mari. Jadi ayat tu mengisyaratkan kepada iradat dan masyiah yang mana? Jawabnya iradat dan masyiah yang berkait dengan syariat ataupun agama. Wa ila tsaniyah al-isyarah, dan kepada yang kedua, yakni iradat qada ataupun takdir, ataupun iradat kauniyah, masyiah kauniyah. Itu dia. Dalam istilah yang lain dia sebut gitu. Ini ada isyarat dalam firman Allah SWT, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayiqan haraja. Ni sesiapa yang Allah SWT nak memberi hidayah kepadanya, dia membuka dadanya untuk Islam. Dan sesiapa yang Allah hendak menyesatkannya, dijadikannya dadanya itu sempit, maknanya terhadap Islam. Jadi iradah di sini, may yuridillah, yurid itu iradah di sini dia berkait dengan iradat qada dan takdir ataupun iradat kauniyah. Ada juga ulama yang membezakan di antara iradat dan redha. Iradat lain, redha lain. Mereka kata yuridu wuqu'al ma'siyah, Allah Subhanahu wa taala menghendaki berlaku maksiat, wala yardaha, tetapi dia tidak redha terhadap maksiat itu. Kerana firman Allah, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha, al-ayah. Dan la yarda li'ibadihi al-kufr. Dan begitulah seterusnya. Itu di antara pegangan mereka. Allah tidak redha kekufuran untuk hamba-hambanya. Begitulah lebih kurangnya apa yang tersebut di dalam Hasyiah Sahih Bukhari oleh Maulana Qasim dan Lutfi. Hak kita naknya mana? Hak kita nak ambil dalam banyak-banyak kita baca saat ni, hak tu.
situ kita nak bagi. Sebab ini adalah mewakili pendapat muhaddithin, ulama hadis, dalam memahami masalah ni lah, masalah sifat Tuhan ni, iaitu iradat dan masyiah ni dia berkait. Hak saat ni hak naknya. Wa qala ba'dhum al-iradatu ala qismain. Hak tu hak nak. Iradat ni terbahagi kepada dua. Masyiah terbahagi kepada dua juga. Dia sebutlah istilah situ. Masalah istilah tu ada beza-beza lah di antara seorang ulama hadis dengan seorang ulama hadis yang lain, tetapi maksud dia sama. Dalam istilah yang lain disebut iradah tashri'iyah ataupun diniyah. Satu bangsa, satu jenis iradat tu, kalau dalam Quran ataupun dalam hadis disebutkan, maka maksudnya ialah iradat tashri'iyah ataupun iradat diniyah. Begitu juga masyiah, masyiah diniyah dan tashri'iyah. Satu lagi jenis iradat ni, iaitu iradat kauniyah. Hak dia sebut sini iradat qada dan takdir. Kita panggil juga iradat kauniyah. Iradat kauniyah. Dan perkara ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah di dalam fatwa dia sebut. Dan Rashid Ahmad Ganguhi syarah kepada Sahih Bukhari Lami'ud Darari, dia puji tu. Dia sebut bagus pembahagian Ibn Taymiyah itu, sangat bagus. Dan itulah yang menepati aliran ulama hadis dalam memahami hak ni, bab ni, dalam memahami perkara ni. Dia bagi kepada dua, diniyah dan kauniyah. Yang kita sebut tadi lah, dia bahagi kepada dua. Baiklah, sekarang kita nak tengok anak murid dia. Ibn Taymiyah pun lagu itulah memang dipuji oleh ulama-ulama pembahagian dia tu, bagus. Kita tengok anak murid dia di dalam kitab Shifa'ul Alil, iaitu Ibn Qayyim. Anak murid dia, apa dia sebut? Dia sebut di dalam kitab ni, juzuk yang kedua, pada muka surat 287. Dia sebut ada satu tajuk di dalam kitab Shifa'ul Alil fi masailil qada wal qadar wal hikmah wat ta'lil. Dia bagi kepada dua juga. Dia bahagikan kepada dua. Dia kata bab yang ke-29 tentang pembahagian qada, hukum, iradat, kitabah, amar, izin, ja'al, kalimat, ba'th, irsal, tahrim, insya' kepada kauni yang berkaitan dengan kejadian makhluknya, yang berkaitan dengan makhluknya, kejadiannya. Dan terbahagi pula kepada yang keduanya, iaitu dini, yang berkaitan dengan perintahnya, yang berkaitan dengan perintahnya ataupun syariatnya. Begitu. Hak kauni itu kata dia berkait dengan rububiyah dia dan khalq, dan hak dini itu berkait dengan ilahiyahnya dan syaraknya. Itu kata Ibnul Qayyim. Khalq dia adalah merupakan qada dan qadar dan fi'il Allah Subhanahu wa ta'ala. Amar itu adalah syaraknya dan agama yang disyariatkannya. Lepas tu dia kata, kita tengok sini dulu, lepas tu kita bincang. Tengok sini dulu. Adapun maknanya dia nak cerita di sini, dalam Quran dia ada sebut qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, wa qadayna ala bani Israel dan sebagainya. Perkataan qada, yaqdi ko, perkataan masdar dia tu qada ko, hukum, yahkumu, perkataan yahkumu, hakama, hukum, iradah. Seperti sini Imam Bukhari sebut dua saja, masyiah dan iradah, sebab dia isyarat. Tetapi bukan hak tu saja, lain-lain lagi, banyak lagi. Iradah, kitabah, kataba ala nafsihi rahmah misalnya, wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafs,
dan sebagainya. Kutiba alaikumus siyam, katabat, amar, tu innama amruna li syai'in amruna, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha amarna amara. Izin, Tuhan izin. Hak perkataan izin lah. Ja'ala zulumati wan nur. Hak perkataan ja'ala. Kalimatu rabbi, dan sebagainya. Maaf, Allah SWT mengutuskan, kami mengutuskan macam-macam lah. Angin kok, melepaskan angin. Kami mengutuskan banyak perkara lagi yang disebutkan di dalam ayat seperti kita akan tengok. Begitu juga irsal, melepaskan. Tahrim, mengharamkan. Wa harramna alaihi al-maradhi'a, haramna, perkataan tahrim tu. Dan banyak lagi hak lain. Perkataan tahrim ni insya, in ansha'nahunna insya'a, perkataan insya banyak juga. Dia ni kok mana-mana pun banyak-banyak ni dia bagi pada dua belaka. Ini cara muhaddithin. Dia bagi kepada dua belaka, iaitu kauni dan syar'i. Rekahnya ambil so ya. Istilah tu ambil so ya, senang. Kauni dan syar'i. Habis. Dia kata hukum dini, perintah Tuhan yang bersifat dini, syar'i ni, boleh diderhakai, boleh dilanggar oleh fujar dan fusak, dan memang pun perintah Tuhan suruh semaya. Tuhan nak manusia ni semaya kan? Tuhan suruh. Perintah Tuhan ni semaya. Tuhan wajibkan. Tuhan fardukan orang ni semaya. Tapi Tuhan nak tu. Masyiah Tuhan, iradat Tuhan nak orang ni semaya kan? Tapi ada ke juga orang tidak semaya? Ada kan? Ada banyaklah orang tidak semaya. Begitu juga puasa, begitu juga perintah Tuhan hak lain lah, hak berkait dengan din, agama, syariat ni. Boleh langgar ke tidak? Boleh. Memang ada orang langgar. Itu. Pasal apa? Pasal dia berkait dengan agama. Hak ni berkait dengan pilihan manusia. Manusia ada kemampuan untuk memilih. Tetapi kalau Allah SWT menaikkan matahari ke sebelah timur, tu kehendak Allah SWT berlaku dengan kehendak juga tu. Menaikkan matahari ke sebelah timur, jatuh ke sebelah barat, tidak pernah naik ke sebelah barat. Boleh kau orang langgar hak tu, derhaka hak tu, bantah hak tu? Tak boleh. Kecek saja boleh. Hak sebenar boleh? Tak boleh. Tak boleh. Allah SWT buat malam, buat siang, boleh ke nak tukar? Tak boleh. Allah SWT buat pokok dia, buah dia pun buah dia. Buat pokok rambutan, buah dia pun buah dia. Boleh nak ubah? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh langgar. Hak tu termasuk dalam iradat ataupun masyiah kauniyah. Hak berkait dengan kejadian Allah SWT. Hak tu tak boleh. Kita akan bincang lagi sejauh mana boleh, sejauh mana tak boleh. Tetapi hak biasanya, hak langgar-langgar ni, hak ada dosa, pahala ni, hak mana? Hak berkait dengan din, agama ni. Berkait dengan agama ni, syariat ni. Hak tu bang, letak semayat, langgar hak tu apa kata? Boleh langgar. Mana dari satu segi Tuhan nak, manusia tak sesuai, boleh. Gitulah nampaknya. Tuhan nak manusia ni semayat, manusia tak semayat. Manusia nak tak sesuai semayat, boleh berlaku. Boleh berlaku. Tidak supaya Allah SWT nak anak kita sekali ni anak jantan, kita nak anak tina, tak boleh. Tidak lagu tu. Semaya tidak lagu tu. Apa? Pasal beza di antara saat ni lah iradat kauniyah dengan syari'iyah saat ni. Orang ramai tak faham. Dia duk kira hak tu tolak. Dia duk kira iradat Tuhan ni serupa, satu bentuk saja. Padahal tidak lagu tu. Misalnya kita nak anak tina, Tuhan nak anak jantan, boleh? Hak kita tak boleh. Tapi Tuhan nak kita semaya, kita tak semaya, boleh? Boleh. Apa beza tu? Iradat, kehendak Tuhan. Sebabnya baru kita faham apabila kita tengok dari segi pembahagian. Kalau tidak, tak faham. Dua perkara ni tidak serupa ni. Ada kalanya dia kata, kita terjemah selalulah, tak payah baca dah. Ada kalanya dia yaqdi wa yaqdir.
Allah SWT mentakdirkan, menentukan begitu. Ma la ya'muru bihi wala syara'ahu. Sesuatu yang dia tidak suruh, dia buat. Dia menjadikan sesuatu yang dia tidak suruh dan dia tidak syariatkan. Ada kalanya begitu. Sebab kita nak faham ni gambar dia ni tak lari daripada kitab Bukhari kita ni. Cuba perhati hak kita baca pada baru ni kan, babun fil masyiyah ataupun fil masyiah wal iradah wa qaulullah tu'til mulka dan seterusnya. Lepas pada tu akhir sekali yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Nampak rekah lagu tu je Imam Bukhari buat. Oh, besar makna dia tu. Sebab Bukhari memang hebat dari segi tajuk dia. Situ dia sebut dah situ. Iradat dan masyiah Tuhan terbagi kepada dua. Sebab contoh satunya dia bagi iradat kauniyah, masyiah kauniyah, iaitu beberapa ayat sebelum pada tu. Dan hak hujung sekali yuridullahu bikumul yusra itu berkait dengan iradat syar'iyah ataupun diniyah. Dia bagi dah dua situ. Maknanya dia nak mengisyaratkan kepada ini sifat Tuhan ni dia terbagi kepada dua. Iradat dan masyiah, dan bukan hak tu saja. Banyak lagi hak lain-lain, perkataan-perkataan lain dia terbagi kepada dua. Kena faham gitu. Kalau tak faham gitu, celaru. Lagu mana hak Tuhan nak, Tuhan menjadikan tetapi dia tidak suruh dan dia tidak syariatkan. Lagu mana? Contoh, dia tak ada sebut sini. Ana buat contoh, nak suruh mudah faham. Tuhan buatkan babi, kejadian babi itu dengan kehendak siapa? Dengan kehendak Tuhan lah. Tak ada berlaku tanpa kehendak Tuhan, di luar daripada kehendak Tuhan, kemahuan Tuhan. Tuhan nak jadi babi, tapi dia suruh kita makan. Adakah dia syariatkan kita makan? Tak ada. Bahkan dia larang ada. Ada hak dia nak, tetapi dari segi agama dia tidak nak. Dari segi din, dari segi syariat dia tidak nak. Kejadian dia tu dikehendaki Tuhan dari segi kauni dia, tapi dari segi syariat dia tidak nak. Allah SWT menjadikan orang curi, orang gitu gini, jahat gitu gini. Adakah tak ada kena-mengena dengan kehendak Tuhan? Tuhan nak, tapi Tuhan suruh. Tuhan mensyariatkan apa? Curi itu, zina dan sebagainya. Tak. Jadi apakah kita boleh kata orang yang buat tu jadi di luar daripada kehendak Tuhan? Mana ada yang di luar daripada kehendak Tuhan? Mana kehendak orang lain mengatasi kehendak Tuhan? Kita boleh kata lagu tu? Tak boleh. Apa sebab? Nanti kita tengok dulu. Ada kalanya Tuhan mensyariatkan dan menyuruh apa yang dia tidak yaqdihi wa la yuqaddiru. Tuhan tidak takdirkan. Ada kalanya begitu. Dan dua perkara ni berhimpun pada ketaatan hamba dan iman mereka. Ketaatan hamba dan iman mereka berhimpun kedua-duanya. Yang ni hak kauni pun ada di situ. Apabila seorang hamba tu dia taat, dia sembahyang, kehendak Tuhan hak kauni pun lagu tu, hak syar'i pun lagu tu. Kalau hak kauni tu lagu mana? Kalau tak ada hak kauni tu, kita tak boleh turun. Tunduk bangun tu tak boleh. Dengan kehendak Tuhan lah kita boleh bergerak tu. Dengan kehendak Tuhan. Dan dia suruh, dia kenal tu, hak tu. Kedua-duanya ada di situ. Sebab tu orang kata dah agak payah sikit, kena perhati sikit. Dan kedua-dua perkara ni ada juga tak ada. Kauni pun tak ada, syar'i pun tak ada, iradat itu. Amma lam yaqa' 'anil ma'asi wal fisq wal kufr, iaitu hak maksiat ataupun kefasikan ataupun kekufuran yang tidak berlaku. Ni dia kecek ni cara halus tu, cara ahli ilmu kalam. Tetapi mengikut cara hadis, maksiat, kefasikan, kekufuran yang tidak berlaku, maknanya Tuhan tidak nak. Tuhan tidak nak benda tu berlaku. Kekufuran si A misalnya kita kata, Tuhan tidak nak berlaku daripada dia. Mana hak kaun ni tak ada. Dan Tuhan suruh dari segi agama, Tuhan suruh ke jadi apa? Tak juga. Itu makna tak ada kedua-dua je. Ada juga hak qada dini dan hukum syar'i berlaku
pada apa yang dia syariatkan. Hak ni ada hak dini saja, iradat dini ataupun syar'i saja. Tetapi iradat kauni tidak ada. Lagu mana? Orang yang disuruh tu dia tidak buat. Misalnya Tuhan suruh semaya, Tuhan suruh semaya. Itu dari segi iradat dia lah, tu kehendak dia. Kehendak dia dari sudut agama, dari sudut syaraknya semaya. Tetapi orang tu setelah dia suruh dah dalam Quran, dalam hadis, melalui nabinya, dia suruh semaya, orang tu tidak buat. Maknanya iradat kauni tidak ada di situ. Kalau ada iradat kauninya, buat dah lah. Kehendak Tuhan, hak kauni, tidak ada di situ. Sebab itu tidak berlaku, dia tidak buat. Ada juga kata dia yang faridu al-hukmul kauni, hukum kauni, iradat kauniyah ada fima waqa'a minal ma'asi. Tetapi iradat syar'iyah ataupun diniyah tak ada. Lagu mana? Hak maksiat, hak berlaku, hak orang buat. Maknanya iradat kauniyah ada di situ, tetapi iradat diniyah syar'iyah tidak ada. Tuhan tidak nak, Tuhan tidak suruh orang tak sembahyang, tapi berlaku dengan iradat apa? Iradat kauniyah. Itu dia kena perhati gitu. Baiklah, dia buat mari contoh. Bila dah faham dah hak tu, kata dia muqaddimah tu nak ayatlah. Di dalam kitab Allah ni ada dua macam ni. Kauni, qadari. Dia panggil seperti qadaina alaihil maut. Kami telah memutuskan kematian kepadanya. Bila Tuhan nak mati seseorang tu kan, siapa masa dia mati-mati. Kami putus perkataan qada tu dia nak ayat. Qada ni qada gapo dia? Tuhan mematikan orang ni, qada ni keputusan dia ni keputusan syar'i ke keputusan kauni? Kauni jawabnya. Kauni. Sebab apa? Tuhan nak dia mati. Bila Tuhan nak dia mati, tak boleh nak sekat, tak boleh nak halal, tak boleh nak lawan, tidak sempat semaya. Dia suruh kita boleh buat lagu lain. Dia nak kita semaya, kita boleh tak semaya. Hak ni tak boleh. Bila dia nak mati, kita nak tak boleh mati. Tak boleh, tak berlaku. Iradat kauniyah dia, qada kauni dia tu, bila dia nak mati, maka orang tu akan mati. Dan katakanlah dia usaha biar tidak mati gitu, tak ada pahala, tak ada kena mengena dosa ni, hak berkenaan dengan kaun ni, tak ada kena mengena dosa pahala tu, syurga neraka tak ada kena mengena dengan hak ni. Hak ada kena mengena syurga neraka dosa pahala ni hak syar'i ataupun dini, hak ni dak. Orang ni mati hari ni, mati esok, tak ada kena mengena. Boleh pahala lebih kau mati hari ni, hak esok kalau mati esok kurang, tak ada kena mengena hak tu. Wa qudiya bainahum bil haqq. Hak tu pun qada kauni. Wa syar'i dini. Perkataan qada itu juga digunakan sebagai syar'i dini. Contohnya dia mari. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah memutuskan, Tuhanmu memutuskan supaya kamu tidak menyembah kecuali Dia. Tuhan putus. Perkataan qada juga nak ayat ni. Dia nak ayat sini, perkataan ni ada gini, ada dengan makna ni, ada dengan makna ni. Tu Tuhanmu memutuskan supaya kamu tidak menyembah kecuali Dia. Okay? Tuhan nak lagu tu lah. Apa Tuhan nak? Masyiah Tuhan, kehendak Tuhan, keputusan Tuhan, lagu tu lah. Tapi keputusan ni keputusan apa? Kauni ke syar'i? Jawabnya syar'i. Kalau kauni, orang tak boleh lari daripada hak tu, mesti jadi semua Tuhan berlaku. Ni dah ada hak semua Tuhan, ada semua berhala, ada macam-macam lagi. Menunjukkan ini kauni. Qada di sini qada kauni, bukan qada. Ini qada syar'i, bukan qada kauni. Qada dini ni. Ai amara wa syara'a. Maksudnya Allah memerintahkan dan Dia mensyariatkan, beginilah ajarannya. Ajaran agama dia naknya lagu ni lah. Jangan sembah selain daripada Dia. Tapi orang boleh langgar kan? Boleh. Walaupun dia sudah putuskan gitu, walaupun dia sudah nak gitu, bapa boleh langgar. Sebab ini adalah qada syar'i dini, bukan kauni. Itu. Dia kata walau kana qada'an kauniyan lama ubida ghairullah. Kalau ini bukan merupakan qada, kalau ini qada kauni, tentu Tuhan tidak disembah. Selain daripada Allah tu tak ada orang sembah. Sembah Dia saja, tak boleh lari dah.